Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun sekali lagi untuk kita sambung balik kuliah tafsir kita yang kita baca melalui kitab Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka kita. Dan insya-Allah kita akan bermula dengan juzuk yang kedua ataupun kita kata bahagian yang kedua daripada surah Al-Insyiqaq, yang mana dalam kuliah yang lepas kita telah pun baca surah Insyiqaq ni sebahagian. Insya-Allah hari ini kita nak baca sebahagian yang kedua. Kita nak baca bahagian yang kedua daripada surah Al-Insyiqaq, iaitu bermula dengan ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-16 ni, Allah Taala kata fala uqsimu bisyafaq. Allah Subhanahu wa taala kata fala uqsimu bisyafaq, maka tidaklah aku akan bersumpah demi tanda merah di tepi langit. Memang kat sini kalau kita tengok Hamka dia tafsirkan dengan tidak, maka tidaklah aku akan bersumpah. Tetapi ayat ni kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir, memang Allah Azza wa Jal bersumpah dengan tanda merah di tepi langit ataupun kita kata mega merah di tepi langit. Cuma di depan itu ada perkataan la. La dalam bahasa Arab ada dua makna. Lam alif ni dalam bahasa Arab ada dua makna. Makna yang pertama ialah menafikan, tidak. Sebab itu kita kata la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan. Maksudnya menafikan. Illallah, kecuali Allah. Ada juga la yang bermaksud nahi. La yang bermaksud nahi ni adalah la yang bermaksud larangan ataupun jangan. La taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kamu makan harta sesama kamu secara batil. Bila la ini ada dua makna, satu makna nafi dan satu makna nahi, tiba-tiba kat sini Allah Taala kata fala uqsimu bisyafaq, aku tidaklah akan bersumpah dengan mega merah. Sedangkan maksud ayat ni nampak macam memang Tuhan nak bersumpah. Sebab itu Hamka mentafsirkan ayat ni, dia kata banyak terdapat, siapa ada buku boleh tengok muka surat 157. Buku Hamka yang ada ni boleh tengok muka surat 157, mentafsirkan ayat ke-16. Banyak terdapat, kata Hamka, banyak terdapat susun kata seperti ini dalam Al-Quran. Fala uqsimu, yang erti harfiahnya tidaklah aku akan bersumpah. Padahal hendaklah dia diertikan sebagai suatu sumpah peringatan yang sangat penting.
Oleh sebab itu, ada juga ahli-ahli yang menafsirkan fala uqsimu, maka tidak aku akan bersumpah. Yakni diputuskan la tu dengan uqsimu. Maka tidak, sungguh aku akan bersumpah. Itu maksudnya. Sebahagian ulama tafsir kata begitu. Ada yang kata fala uqsimu. La tu litakid. La itu untuk penegasan. Tidak ada yang lain. Sesungguhnya aku akan bersumpah dengan mega merah. Ada yang kata litakid. Ada yang cuba memutuskan la dengan uqsimu. Nafi itu maksudnya tidak ada yang lain. Aku akan bersumpah. Ada yang kata la dalam ayat ni bermaksud untuk menguatkan. Tidak ada lain melainkan aku akan bersumpah dengan mega merah. Ada juga yang kata ayat ni sepatutnya tak perlu sumpah. Ayat ni sepatutnya tak perlu sumpah. Kerana sangat-sangat jelas apa yang Allah Ta'ala nak jelaskan. Kerana bila Allah Ta'ala bersumpah dengan sesuatu, selepas daripada ayat sumpah tu biasanya menunjukkan suatu penegasan yang sangat penting. Penegasan yang jelas, penegasan yang orang kena tahu. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kata para ulama, ayat ni sebenarnya Tuhan nak maksudkan tak perlu untuk sumpah pun. Tapi oleh kerana penting benda ni, Allah Ta'ala sumpah dia. Patutnya benda ni tak perlu sumpah, jelas dah bagi manusia. Tapi Allah Ta'ala sumpah kerana nak menegaskan manusia kena sedar tentang benda ni. Ya, fala uqsimu bisyafaq. Aku bersumpah ya, dengan mega merah, yakni cahaya yang berwarna jingga setelah daripada matahari terbenam. Kata Hamka, tanda merah di tepi langit ialah syafaq yang merah itu, yang meskipun matahari telah terbenam ke sebelah barat, namun tanda merah itu masih kelihatan sebelum matahari hilang sehilang-hilangnya ke bawah dasar bumi. Bila matahari terbenam aja, masuk waktu maghrib. Bila masuk waktu maghrib, matahari terbenam, muncul cahaya jingga, cahaya merah di kaki langit, di kawasan barat. Ya, Allah Ta'ala bersumpah dengan benda ni. Allah mengambil syafa' ini menjadi persumpahan supaya kita memperhatikan alam yang indah dijadikan Tuhan untuk membulatkan ketundukan kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala suruh kita tengok. Manusia melihat. Manusia yang ada penglihatan, dia melihat. Tetapi tak semua melihat itu melihat dengan berfikir. Ada beza di antara melihat dengan memerhatikan. Ada beza melihat dengan merenung. Merenung maksudnya melihat sambil memikirkan sesuatu. Allah Azza wa Jal bersumpah dengan mega merah untuk kita melihat cahaya merah itu setelah matahari terbenam. Bagaimana Allah Azza wa Jal berkuasa dalam memperjalankan matahari, memperjalankan bumi, memutarkan bumi sehingga wujudnya siang untuk manusia berjalan dan mencari rezeki padanya, dan supaya munculnya malam supaya manusia dapat berehat dan berlaku tenang padanya. Lihatlah bagaimana berlakunya peredaran malam dan siang itu sangat menenangkan. Kita tak boleh nafi, bila kita tengok sunset, kita akan rasa tenang melihat kepada keindahan alam. Allah Azza wa Jal banyak menyebutkan di dalam Al-Quran tentang perjalanan alam ini, tentang perjalanan bintang, perjalanan matahari, perjalanan bulan, perjalanan bumi, peredaran siang dan malam, supaya manusia berfikir, ma khalaqta hadza batila, supaya apabila kita berfikir, kita memerhatikan dan kita merenung, kita merasakan bahawa diri kita ni bukanlah kuat mana. Kita akan merasakan bahawasanya diri kita ni bukanlah hebat mana. Akhirnya kita sedar bahawasanya diri kita ini satu hari nanti akan hancur, satu hari nanti akan binasa. Maka kembalilah kepada Tuhan yang berkuasa dalam menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada jasad makhluk ataupun jasad manusia. Itulah
binatang yang besar-besar dan juga matahari dan bulan dan juga bumi yang begitu besar saiznya yang tak dapat difikirkan oleh akal bagaimana Allah Taala mampu untuk menciptakannya, tetapi kita percaya kerana Allah Taala itu maha berkuasa ke atas sesuatu. Hai wallahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal berkuasa ke atas setiap sesuatu. Walaili wa ma wasaq, dan demi malam dan apa yang dikumpulkannya, apa yang ia kumpulkan. Allah Taala bersumpah dengan malam. Setelah Allah Taala bersumpah dengan mega merah, Allah Taala bersumpah pula dengan malam. Bila malam terbit, gelap gelita alam ini. Tadi bercahaya bila adanya matahari. Cahaya yang jelas, cahaya yang terang. Tiba-tiba bila matahari ni hilang, gelap gelita malam. Gelap gelita bumi ni, tak nampak apa. Manusia memerlukan lampu untuk melihat pada waktu malam. Kata Hamka, banyak yang terkumpul pada waktu malam hari. Baik yang berupa alam kebendaan dengan cahaya bintang gemerlapan. Bila matahari terbenam, bila matahari hilang, bila cahaya mega ataupun cahaya jengga yang berada di kaki langit juga hilang. Bila masuk aja waktu Isyak, terhimpunlah di langit yang kita lihat pada waktu gelap itu cahaya-cahaya bintang yang bergemerlapan. Bintang yang begitu jauh daripada kita, tetapi Allah sampaikan cahayanya kepada kita untuk kita tengok keindahan alam ini dan memerhatikan kebesaran Tuhan. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kerana memberikan kita pemandangan yang sangat indah, dan bintang ni bukan hanya hiasan kepada langit, tetapi dalam masa yang sama menjadi petunjuk arah kepada pengembara yang mengembara di tengah-tengah laut ataupun di tengah-tengah padang pasir pada ketika tidak ada lagi teknologi digital seperti mana hari ini. Maka bintang ni Allah Ta'ala munculkan pada waktu malam. Bagi musafir itu mudah untuk berjalan, untuk melihat arah tuju, walaupun dalam keadaan gelap gelita. Ataupun kesunyian dan kesepian. Dan boleh juga kita masukkan dalamnya kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia yang derhaka di malam hari. Dan terkumpul juga di malam hari ibadat dan munajat hamba Allah. Maksudnya malam ni Allah Ta'ala jadikan terhimpun padanya semua. Allah Ta'ala jadikan malam ni gelap gelita yang menutup pengetahuan manusia tentang sesuatu yang berlaku di sebalik matanya, di sebalik pengetahuan. Ada orang menjadikan malam ini sebagai tempat berehat. Ada orang menjadikan malam ini sebagai tempat untuk beribadat, untuk bertahajud, untuk berdoa kepada Allah, untuk bermunajat. Sebaliknya ada manusia yang apabila munculnya malam, dia menggunakan malam ini untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Tapi Allah Azza wa Jal tetap menurunkan rahmatnya, tetap menurunkan kelebihannya kepada manusia. Malam itu adalah malam yang menjadikan manusia itu selesa. Tak kira siapa, malam menjadikan manusia selesa. Tahajud dan pulang perginya malaikat membawa permohonan makhluk kepada Tuhan, dan turunnya mereka membawakan rahmat dan maghfirah. Allah Ta'ala bersumpah lagi, wal qamari iza tasaq, dan demi bulan apabila telah purnama. Bila bulan tu telah purnama, bila bulan tu telah penuh, manusia perlu melihat bulan tu dengan memikirkan tentang kebesaran Allah. Bagaimana indahnya bulan ni, walaupun tidak bercahaya, Allah Ta'ala jadikan ia bercahaya dengan pantulan cahaya matahari. Bulan terang menderang 14 hari. Puncak dari kesegaran dan keindahan alam. Itulah yang dinamakan purnama. Bintang-bintang menjadi pudar cahaya, dikalahkan oleh bulan. Dan alam terang bagai disepuh. Dan keindahan itu pun mempengaruhi, membawa udara yang nyaman. Jadi kalau orang berfikir, dia akan tengok indahnya alam. Tapi itulah, bila kita duduk di bandar, tuan-tuan, kita akan rasa jauh daripada interaksi dengan alam. Duduk di Kuala Lumpur umpamanya, duduk di bandar-bandar besar, berlaku
pencemaran cahaya pada waktu malam, kita tak nampak bintang jelas. Kita mungkin tak perasan adanya bulan sebab bandar-bandar ni cerah pada waktu malam. Tapi kalau kita duduk di kampung-kampung, kita akan melihat bintang-bintang yang sangat jelas. Kita akan melihat cahaya bulan yang sangat jelas. Maka interaksi dengan alam itu berlaku. Dan manusia akan rasa kerdil dirinya jika nak dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Manusia akan rasa lemah dirinya apabila nak dibandingkan dengan kudrat Tuhan. Diketahuilah bahawasanya terang benderang cahaya bulan adalah kerana dia sedang bertentang dengan matahari, sebab bulan tidak memancarkan cahaya sendiri. Pada masa terakhir ini, sampailah manusia ke atas bulan itu, dan memang sejak lama dia telah disediakan Allah buat diselidiki. Bukan bulan saja, bahkan matahari pun. Allah Ta'ala ciptakan alam ini untuk manusia kaji, untuk manusia ini memerhatikan. Sebab itu surah yang pertama turun, wahyu yang pertama turun, Allah Ta'ala sebut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maksudnya, baca sesuatu. Baca sesuatu dengan nama Tuhan yang menciptakan. Jadi bila kita baca, apa saja yang kita baca, hendaklah kita baca dengan nama Tuhan, mencari kebesaran Tuhan, memikirkan keagungan ciptaan Tuhan, kerana tidak ada yang setanding ciptaannya melainkan ciptaan Allah Azza wa Jal. Kita akan melihat bagaimana Allah Ta'ala memperjalankan alam ini dengan sangat sistematik. Sebab tu kalau golongan-golongan atheist ni, golongan atheist yang tak percaya kepada kewujudan Tuhan ni, kadang-kadang kita pun pelik. Macam mana mereka boleh percaya pada perkara yang sangat-sangat tidak logik, iaitu alam ini berjalan, alam ini bersistematik, ada rantaian makanan, ada rantaian-rantaian yang bersistematik. Tiba-tiba mereka kata ia berlaku secara orang kata apa, by accident, secara kebetulan. Sedangkan akal mengatakan tak mungkin alam ini berjalan dengan kebetulan. Kerana sistemnya sangat-sangat sistematik. Sistemnya sangat-sangat teratur. Tak mungkin ia akan berlaku secara tiba-tiba ataupun secara tidak ada pengawal dan pengaturnya. Umpamanya bagai seorang yang nak buat ujian, nak buat uji kaji, menyusun kad yang banyak-banyak. Ni guru saya duk sebutlah. Syekh Sharaf Al-Qudah, profesor hadis di University of Jordan. Dia kata, orang yang tak percaya dengan kewujudan Tuhan ni, cuba tanya dia berdasarkan kepada undang-undang kebarangkalian. Undang-undang kebarangkalian dan kemungkinan, kalau kita susun satu kad yang pertama kita nomborkan, ada 100 kad. Bermula dengan kad yang pertama sehingga kad yang ke-100. Bila kita himpunkan, kita susun elok-elok dan kita baling kad tu secara rawak dan secara rambang. Berapakah kemungkinan untuk kad tu tersusun semula daripada nombor 1 hingga nombor 100 secara teratur? Lepas 1, 2, lepas 2, 3. Berapa kebarangkalian? Kebarangkalian sangat-sangat kecil. Begitulah kita kena sebut kepada mereka yang tak percaya kepada kewujudan Tuhan. Bagaimana mungkin satu letupan yang mereka percaya Big Bang, satu letupan, mungkin letupan tu boleh berlaku, tapi kalau tak ada pengaturnya, kalau tak ada penciptanya, kalau tak ada penyusunnya, kalau tak ada Tuhan yang menjadikan ia teratur, bagaimana mungkin satu letupan boleh menyusun alam ini dengan sistematik? Setiap alam ini ataupun setiap planet, setiap bintang ada dia punya orbit. Bahkan matahari itu sendiri pun bergerak. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari itu sendiri bergerak pada orbit, pada paksi yang ditentukan untuknya. Kan? Kalau kita belajar sains dulu, matahari, kita kata bumi berputar pada paksinya dan bumi berputar pada orbit yang mengelilingi matahari. Tiba-tiba sains buktikan hari ini sebenarnya bukan kata bumi je bergerak.
Semua planet ni termasuk ya, termasuk matahari pun sebenarnya bergerak-gerak. Matahari itu bergerak. Dia pun berputar. Nak menunjukkan kepada kita apa yang disebutkan oleh Quran 1400 tahun dulu dibuktikan betul oleh sains hari. Subhanallah. Jadi bagi orang yang nak mengkaji, dia akan dapat tahu sebenarnya Allah Azza wa Jal banyak memberikan ayat-ayat di dalam Al-Quran, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan hadis-hadis yang berkaitan dengan kejadian alam yang hari ini kalau kita kaji sebiji seperti mana yang disebutkan oleh Quran dan hadis 1400 tahun dulu. Sedangkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman diturunkan Al-Quran, pada zaman disebutkan hadis itu, tak ada siapa pun yang tahu berkenaan dengan benda itu. Dan kita kata mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam tiru daripada orang lain ataupun cedok idea daripada orang lain, kerana zaman tu tak ada pun orang sebut tentang idea. Tak ada pun orang sebut tentang idea. Ini yang berkaitan dengan kita kata ilmu mukjizat saintifik. Mukjizat saintifik daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ada tokoh-tokoh besar di zaman ini yang merupakan pelopor untuk bercerita ataupun untuk membahaskan tentang isu-isu mukjizat saintifik daripada Quran dan Sunnah daripada tanah Arab. Iaitulah mereka yang bernama antaranya Syekh Zaghlul Najjar, seorang geologis daripada Mesir yang banyak membongkarkan, menggali ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat berkaitan dengan kemukjizatan ataupun kita kata yang selari dengan fakta saintifik. Antara benda yang menjadikan saya takjub, dulu saya pernah cerita dalam kuliah, tapi oleh kerana kuliah kita ni saya tengok ada juga kawan-kawan yang kata baru hadir, mungkin tak biasa dengan kuliah saya sebut di antara hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, walaupun hadis ni daripada Nabi dhaif, tapi ia kalam Ibnu Abbas. Yang sahihnya ia kalam Ibnu Abbas, tapi walaupun ia kalam Ibnu Abbas, pastinya dia ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana benda ni benda yang tak mungkin Ibnu Abbas boleh reka sendiri. Pastinya dia ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam istilah ilmu hadis dipanggil mauquf walahu hukmul marfu'. Hadis yang disandarkan kepada sahabat, kata-kata yang disandarkan kepada sahabat, tetapi hukumnya tu hukum marfu'. Okey. Apa dia? Antaranya adalah sabda ataupun kita kata kata-kata Ibnu Abbas yang mengatakan ma min am bi amtar min am walakin Allah yusrif. Tidak ada satu tahun yang lebih banyak hujan berbanding tahun sebelumnya, tetapi Allah mengalih-ngalihkannya. Apa maksud hadis ni? Hadis ni mungkin zaman dulu tidak begitu difahami dengan tepat. Tetapi setelah dibuktikan oleh pakar-pakar yang mengkaji tentang taburan hujan dalam dunia ini, mereka mengatakan taburan hujan seluruh dunia setiap tahun bilangannya adalah sama. Kalau katalah di tempat kita kurang hujan, bukan bermakna hujan kurang di tempat kita dan di tempat-tempat yang lain. Kalau kurang hujan turun di tempat kita, dia akan lebih turun di tempat lain. Kenapa? Kerana alam tidak mampu untuk stabil kalau hujan itu tidak sama kuantitinya dalam masa setahun. Siapa yang sebut ni? Yang sebut Ibnu Abbas. Dia ambil pada siapa? Pastinya dia ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana zaman tu mana ada orang kaji pasal hujan? Bahkan dia sendiri pun lahir di tempat yang tak ada sangat hujan. Kan dulu saya pernah ceritalah orang Arab ni. Kan orang Arab ni terutamanya kalau dekat Arab Saudi tuan-tuan. Kalaulah kata hujan di tempat itu, di Madinah ke di Mekah ke, kawan-kawan yang belajar di Madinah dan Mekah siap bagi tahu saya, kalau hujan je hari itu, cuti terus. Kalau hujan je Mekah dan Madinah, cuti terus. Kenapa cuti? Seronok orang Mekah dan Madinah nak celebrate hari hujan. Kerana mereka ni terima hujan sehari je setahun. Jadi kalau tak cuti tu rasa macam rugi sangatlah. Kalau di Jordan kami hujan tak cuti. Salji baru cuti. Sebab salji pun turun setahun sekali. Bila salji je cuti. Orang nak pergi main salji. Kalau di Saudi hujan, cuti. Cuti. Sebab apa? Sebab mereka tak biasa terima hujan.
tiba-tiba orang yang tak biasa terima hujan, boleh bagi tahu tentang hujan. Hujan ni dia kata tak lebih tak kurang, setiap tahun sama, tapi Allah mengalih-ngalihkan. Tiba-tiba hadis ini yang mungkin ulama dulu tidaklah rasa ia sebagai satu, orang kata apa, perkara yang mengapa kita kata mengejutkan ataupun kita kata uh, uh, kita kata apa, mind blowing lah, kita kata meletupkan minda kita. Tetapi pada hari ini ia dibuktikan oleh saintis yang mengkaji tentang alam ini, mengatakan ia sangat selari dengan pembuktian saintifik hari ini. Jadi kita ni bila tengok alam, bila tengok ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan alam, kaji dan selidik. Tapi malang ni tuan-tuan, orang Islam dia tak kaji benda ni. Orang Islam dia kaji pasal benda apa? Orang Islam disibukkan dengan benda-benda yang buang masa. Sorry to say lah, saya kena sebut juga benda ni. Kan? Kadang-kadang kita banyak buang masa. Walaupun kita rasa seolah-olah macam kita ni telah melakukan sesuatu untuk agama, tapi sebenarnya kita tak buat apa. Kan? Kita berendanglah masjid, berqasidah. Saya tak ada masalah dengan qasidah ni. Tapi kalau melampau-lampau sangat, kan? Melampau-lampau sangat qasidah, sampai dalam masjid pun nak qasidah, lama pula tu. Ambil masa lama-lama untuk sambut maulid setiap minggu. Ada? Kan? Dulu di Jordan saya dengar cerita, ada kawan-kawan yang bercerita pada saya, buat majlis maulid tiap minggu, hari Isnin je buat maulid. Hari Isnin je buat maulid. Bukan salah buat maulid ni. Maulid ni benda yang tak disambut di zaman Nabi pun. Tapi kalau kita nak sambut, nak menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi, tak ada masalah. Tak ada masalah kalau ada cerita perjuangan Nabi, nak ambil semangat, nak berdakwah, nak sampaikan ilmu. Tapi kalau dah tak ada apa pun, asyik baca qasidah aja, faham pun tidak. Tapi kita akan disibukkan dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Kan? Kita banyak buat benda-benda bid'ah dalam agama. Tapi dalam bab mengkaji berkenaan dengan dalil-dalil syar'i yang mengandungi mukjizat saintifik ni, kita lambat. Kan, kita lambat. Orang-orang barat dah mengkaji, tapi kita tak buat apa. Kita hanya berpada dengan potong tomato nampak ada kalimah Allah, oh kita bangga dengan. Kita nak potong timun ada kalimah Allah, kita bangga dengan. Itu tak ada masalah. Itu salah satu daripada tanda kebesaran Allah. Tapi itu tak memadai, tuan-tuan. Kerana ada juga orang agama lain yang duk potong-potong bawang nampak bentuk salib dan sebagainya. Kita mau kaji berkenaan dengan Quran, kaji berkenaan dengan hadis untuk kita buktikan fakta saintifik di sebalik ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh, Nabi SAW sebut apa dah? Nabi kata, "Idza waqa'a adh-dhubab fi ina'i ahadikum falyaghmishu." Apabila apabila lalat masuk ke dalam bekas makanan kamu, hendaklah kamu benamkan dia. Summa liyanza'hu. Kemudian hendaklah kamu keluarkan dia. Fa inna fi ahadi janahaihi shifa da wa fil akhar shifa. Yang mana Nabi SAW kata, apabila lalat jatuh dalam bekas makanan kamu, hendaklah kamu benamkan dia, lepas tu kamu buang dia. Kerana di sebelah kepak dia tu ada penyakit dan sebelah dia ada penawar. Kan? Jadi bila Nabi SAW sebut satu benda yang mind blowing, bukan kata kita di zaman ni, golongan Mu'tazilah di zaman dulu yang banyak menggunakan akal fikiran untuk menilai dalil-dalil syarak, mereka tolak hadis ni. Ulama ahli sunnah pertahankan hadis ni kerana hadis ni sanad dia sahih. Golongan Mu'tazilah yang menggunakan akal, mereka kata hadis ni tak masuk akal. Mereka memperlekehkan. Mereka memperlekehkan golongan ahli hadis apabila meriwayatkan hadis ni dengan mengatakan hadis yang dibawakan oleh golongan ahli hadis adalah hadis yang bohong, hadis yang karut, hadis yang tak cerdik. Kan? Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah seperti Ibn Qutaibah ad-Dinawari, seperti Al-Imam Al-Khattabi, seperti Al-Imam Ibn Hajar Asqalani cuba untuk mempertahankan hadis ni. Dengan mereka mengatakan bahawasanya tak mustahil pun Allah Ta'ala nak jadikan pada lalat tu ada penawar. Kerana
pada zaman mereka bisa ular pun diubati dengan bisa ular juga. Sebenarnya hari ini pun samalah, anti-venom diubati dengan venom tu sendiri. Diproses dan akhirnya dijadikan penawar untuk mengurangkan kesan ular tu sendiri. Tapi nak bagi tahunya, sejauh mana kita hari ini nak kaji tentang keberkesanan benam lalat tu. Kita percaya hadis tu, tapi kita nak explanation dari sudut sains. Kan sepatutnya kita kajilah, saintis kena kaji. Saintis Muslim kena kaji, tengok kenapa Nabi SAW suruh benam. Mesti ada dia punya penjelasan. Kerana sepanjang sejarah, orang yang benam lalat dalam air dan mereka buang lalat tu, minum semula air tu, tak mati pun. Kan? Tak bahaya pun maksudnya. Tak bahaya. Menunjukkan benda tu berkesan lah. Tapi apa explanationnya? Apa kita kata rahsia di sebaliknya? Kita perlu buktikan. Kerana ini adalah hadis yang akal pelik, tetapi ia wahyu. Akal pelik tak boleh menolak wahyu. Sesuatu yang pelik pada akal tak boleh digunakan untuk menolak wahyu. Tetapi kita perlu cari logika di sebalik arahan ini. Sepatutnya kita buat, tuan-tuan. Kita kena ambil. Kita kena ambil benda ni, kita kena buat. Kita kena kaji untuk membuktikan kebenaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis di zaman dulu yang tidak difahami dengan betul pun. Tapi hari ini dibuktikan sangat-sangat betul. Ayat Quran menyebutkan tentang mudrah, sesuatu yang digigit. Mudrah ni benda gigit. Bila kita gigit sesuatu, ada kesan gigi, itu mudrah. Gigi kita kan melengkung. Bila dalam Quran sebut mudrah, dalam hadis sebut mudrah, tiba-tiba hari ini kamera membuktikan memang janin di peringkat awal melengkuk dan tulang belakang itu pada peringkat awal membentuk sesuatu yang seperti kesan gigitan. Subhanallah, ini satu bukti saintifik yang jelas menunjukkan bahawasanya Allah Azza wa Jal yang benar-benar menurunkan Al-Quran, dan Allah Azza wa Jal nak bagi tahu kita Quran ni memang datang daripada dia, bukan rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana Nabi Muhammad tahu berkenaan dengan sesuatu yang berlaku di dalam rahim di zaman dia yang tak ada langsung mikroskop, tak ada langsung scanner, tak ada langsung kita panggil apa? Benda yang scan perut tu kan, tak ada langsung. Tapi Nabi sebut benda yang selari dengan pembuktian saintifik. Sebab itu dalam Quran banyak ayat-ayat yang seperti ini, dalam hadis banyak hadis-hadis yang seperti ini untuk membuktikan kepada orang yang tak percaya dengan kebenaran Al-Quran. Ini adalah satu kebenaran. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan menunjukkan kepada mereka ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran kami sehingga terbukti kepada mereka bahawasanya Al-Quran itu adalah kebenaran. Al-Quran itu bukan rekaan. Al-Quran itu adalah benar-benar daripada Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi pada ayat yang ke-19. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Sesungguhnya kamu akan melalui setingkat sesudah setingkat. Tabaqan an tabaq. Pastinya kamu akan lalu, kamu akan tempuh tabaqan an tabaq, satu keadaan daripada satu keadaan yang lain. Satu tingkat sesudah satu tingkat yang lain. Kata Hamka, pelbagai ahli tafsir menafsirkan apa maksud melalui setingkat sesudah setingkat, ataupun selapis demi selapis itu. Maksud bila kata Allah Ta'ala kata kamu akan lalu, kamu akan tempuh selapis demi selapis, setingkat demi setingkat. Apa tu? Kata Hamka, ada pelbagai tafsiran dalam masalah ni. Yang dijadikan tekanan tujuan kata oleh Allah sesudah Allah mengambil sumpah dengan tanda merah di tepi langit atau malam atau bulan purnama. Allah Ta'ala tekankan dengan sumpah, kemudian Allah Ta'ala sebut, pastinya sesungguhnya kamu akan lalu setingkat demi setingkat. Kamu akan lalu selapis demi selapis. Apa maksud ayat ni? Maka bertemulah dua penafsiran yang agak cocok dengan penafsiran kita. Hamka kata dalam banyak-banyak tafsiran, ada dua tafsiran yang cocok. Ada dua tafsiran yang sesuai.
iaitu tafsiran Ikrimah dan Al-Hasanul Basri. Kedua-duanya tabi'in. Menurut Ikrimah, melalui selapis demi selapis ialah hal ehwal hidup yang dilalui oleh semua manusia, iaitu lahir ke dunia, kemudian menyusu, sesudah itu berangkat besar dan remaja, dan sesudah itu muda, lalu tua, dan akhirnya dunia ini pun ditinggal. Ikrimah kata la tarkabunna tabaqan an tabaq, maksudnya kamu akan melalui satu lapis demi satu lapis, satu tingkat demi satu tingkat. Apa dia? Dalam kehidupan kamu banyak peringkat. Kamu bermula dengan janin. Kemudian kamu menjadi bayi. Kemudian kamu makan sikit-sikit jadi remaja, jadi kanak-kanak, jadi remaja. Kemudian kamu jadi dewasa, kemudian kamu jadi tua, dan akhirnya kamu mati. Ini kehidupan kamu, kata Allah, yang kamu akan lalui. Jadi sepatutnya benda ni pun tak perlu sumpah lah, tapi Allah Ta'ala sumpah juga dengan benda ni. Allah Ta'ala sumpah dengan benda ni nak jelaskan kepada kita benda ni supaya kamu sedar yang kamu bukan berkekalan lama dalam dunia ni. Kamu sebenarnya tidak kekal dalam dunia ni. Ada masanya nanti Allah Azza wa Jal akan menjemput kamu untuk bertemu Allah, membawa amalan yang ada, membawa amalan yang telah kamu lakukan di atas muka dunia ini. Itu yang pertama, tafsiran Ikrimah. Hasan al-Basri menafsirkan, senang sesudah susah, susah sesudah senang, kaya sesudah miskin, miskin sesudah kaya, sakit sesudah sihat, sihat sesudah sakit, tidak tetap dalam satu keadaan. Hasan Basri kata la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kamu akan tempuh satu keadaan demi satu keadaan. Apa dia? Kamu senang sesudah susah, susah sesudah senang, kaya lepas miskin, miskin lepas kaya, sakit lepas sihat, sihat lepas sakit. Manusia tidak kekal berada dalam satu keadaan selama-lamanya. Ada manusia yang asalnya susah, kemudian dia senang. Jangan lupa kamu pernah susah. Ada manusia yang susah, setelah dia senang. Kamu jangan lupa pada Tuhan pula yang menyusahkan kamu, yang menjadikan kamu susah, bukan menyusahkan kamu. Yang mentakdirkan kamu berhadapan dengan kesusahan itu adalah Allah Azza wa Jal. Pastinya ada hikmah di sebalik yang dia nak pada kamu, untuk kamu cari hikmah di sebalik. Kan? Saya ni ada jugalah pengalaman sikit kesusahan dalam hidup ni, walaupun tak banyak tapi ada. Kan? Nak ceramah susah, nak kuliah susah, orang tak bagi tahu kuliah, orang yang merepek-repek okey je sampai sekarang mengajar. Yang kata mandi safa okey pun sekarang ni tak ada pun diambil tindakan apa-apa oleh pejabat agama. Tapi saya sebut benda-benda yang khilaf muktabar, tiba-tiba saya disekat. Susah. Tapi waktu saya susah, nak berceramah susah, nak berkuliah susah, cari hikmah di sebaliknya. Kenapa Allah Ta'ala bagi aku kesusahan? Oh, mungkin dia nak cuci dosa aku kot. Nak cakap benda yang sahih, nak baca hadis-hadis yang sahih, nak buka pemikiran orang, nak suruh orang berfikir. Tiba-tiba benda tu tak disukai oleh orang. Ajar benda khurafat okey pula. Jadi cari hikmah di sebalik. Banyak hikmah. Mungkin ya Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh saya untuk fokus kepada projek-projek yang lebih bersifat kekal. Saya tak katalah kuliah ni tak kekal. Kuliah ni boleh kekal juga dengan adanya rakaman. Tetapi kadang-kadang orang nak dengar kuliah ni, dia perlukan sedikit pengorbanan. Bukan apa ni? Bukanlah kata semua orang mampu jadi macam tuan-tuan dan puan-puan pergi ke kuliah mengorbankan hujung minggu untuk semata-mata mendengar tafsiran ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Ada orang dia tak mampu, tak ada waktu. Jadi Allah Ta'ala lorongkan saya berjumpa dengan sahabat-sahabat yang bantu saya untuk projek semakhadis.com. Kan? Yang mana semakhadis.com ni usaha saya dan kawan-kawan. Ni tuan-tuan buka laman web semakhadis.com. Semak hadis tu rapat dengan S, semakhadis.com. Di sana kita buat projek.
menghimpunkan hadis-hadis dhaif dan palsu. Sekarang ni alhamdulillah semalam kita berjaya mencapai 9,400 hadis yang berjaya dimasukkan dalam database. Alhamdulillah, ini merupakan satu pencapaian. Saya dan sahabat-sahabat berusaha selama 4 tahun untuk membangunkan aplikasi ini. Ada dalam Play Store pun ada, dalam iOS pun ada, Apple, web pun ada. Kita usaha untuk membangunkan benda ni. Dan saya fikir kalau saya sibuk berkuliah macam dulu ke sana ke sini, kan, masuk kuliah masjid dan sebagainya, mungkin saya tak ada masa nak buat benda ni. Jadi bila ceramah pun dah tak banyak, ceramah pun dalam bilik sempit ni je kan, tak perlu naik kereta, kena pergi sana sini. Banyak masa saya digunakan untuk semak hadis-hadis seperti ini. Alhamdulillah, ini merupakan satu bagi saya hikmah di sebalik ujian dan cabaran yang Allah Ta'ala bagi kat saya. Kan? Jadi, saya direzekikan dengan sahabat-sahabat yang suka membantu. Saya sebut dia, nak apa? Nak buat projek ni, nak buat projek ni. Alhamdulillah, kawan-kawan duk bantu. Kan? Bahkan semakhadir.com ni, sekarang ni, bergerak memang atas dana awam. Sebab kita ada buat macam satu kolom untuk infak. Dan infak tu pun masuk ke akaun UPSI. Bukan masuk akaun saya lah, masuk akaun UPSI. Alhamdulillah, UPSI pun walaupun ialah saya ni kontroversi dan sebagainya, UPSI memberikan saya peluang yang banyak, bantuan yang banyak untuk projek-projek saya. Dia orang buatkan satu, orang kata apa, satu poket dalam akaun tu khas untuk kajian hadis. Siapa-siapa yang klik aja link tu akan nampak kajian hadis, infak ke sana akan digunakan untuk projek semakhdis.com ni. Jadi sebab itu saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana usaha ini menjadi berhasil. Ya. Ada juga tafsiran yang lain yang Hamka kata ni bukan ini sebagai satu, orang kata apa, bukan ini je tafsirannya, sebab dia kata dalam banyak-banyak tafsir tu dua yang cocok, dua yang sesuai. Tapi ada tak tafsiran lain? Ada tafsiran lain. Kalau tuan-tuan tengok, sebahagian ulama tafsir kata ayat ni Allah Taala tujukan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ai latarkabunna ya Muhammad halan ba'da hal fi muwajahatil kufar. Wahai Tuhan, dia kata, wahai Muhammad, dia kata latarkabunna, wahai Muhammad, engkau akan melalui satu keadaan demi satu keadaan, ya, ketika berdepan dengan orang kafir. Ketika mana kamu berada di zaman Makkah, ketika kamu berada di zaman sebelum hijrah, kamu berdepan dengan orang-orang kafir yang berkuasa ke atas diri kamu. Muhammad, kamu 13 tahun berada di Mekah, kamu pergi berdakwah di Mekah, kamu pergi berdakwah di Taif, kamu dalam keadaan lemah. Orang-orang Islam tidak berkuasa di sana. Bangsawan-bangsawan Quraisy mencengkam kamu. Tetapi setelah Allah Ta'ala izinkan kamu untuk berhijrah, membina kekuatan di Madinah, berstrategi di Madinah, akhirnya keadaan telah berubah. Daripada keadaan kamu lemah, daripada keadaan kamu ditindas, daripada keadaan kamu diseksa, Allah Ta'ala ubah menjadi keadaan yang sangat-sangat kukuh, sangat-sangat kuat, menang di Medan Badar, kalah sekejap di Uhud, menang semula di Khandaq, menang lagi di Hunain, dan akhirnya kemenangan demi kemenangan Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dengan kemenangan apabila dibukanya kota Mekah. Satu-satu kemenangan Allah Ta'ala berikan kepada umat Islam untuk bagi tahu keadaan sudah berubah. Pengorbanan kamu selama ini sudah pun terbayar. Yang mana ini merupakan perkara yang sepatutnya kamu syukuri. Mungkin kadang-kadang ada di antara kita yang bila terkena musibah, dia rasa, kenapa orang lain tak kena? Kenapa aku kena? Apa salah yang aku buat? Kadang-kadang terdetik dalam jiwa macam tu. Itu tak salah. Kerana apabila Allah Ta'ala turunkan musibah, kita memang disuruh untuk muhasabah diri. Ya, falaula izja'ahum ba'suna tadarra. Memang sepatutnya bila datang aja bencana, bila datang aja musibah daripada Allah, kita patut tunduk dan muhasabah diri.
Aku ada buat salah di mana-mana ke sampai kena benda ni? Kalau tak jumpa cari, kalau tak sedar lagi tanya kawan-kawan. Aku ni ada buat benda apa-apa ke yang maksiat pada Tuhan ke, yang macam tak kena pada agama ke? Mungkin Tuhan bagi kat ni untuk aku sedar pun. Aku ada buat salah di mana-mana. Tapi bila kita check, bila kita check, oh, sebenarnya ya, tak ada pun. Kita kena tahulah sebenarnya benda tu Allah Taala memang nak bagi, nak bagi kita kelebihan. Bila kita buat kerja dakwah, bila kita buat kerja baik, bila kita ajak orang buat benda baik, cegah orang buat benda mungkar, ajak orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tiba-tiba ada cabaran, ada tekanan, orang tak suka dan sebagainya. Setelah kita muhasabah diri, muhasabah, tak ada pun kesilapan mungkin ada, tapi kesilapan major tu mungkin tak ada. Tak ada maki orang, tak ada mencarut, tak ada ajak orang buat bid'ah, tak ada ajak orang buat maksiat, tak ada. Kita kena tahu, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Allah Taala sendiri sebut dalam Quran, begitulah kami jadikan bagi setiap nabi-nabi itu ada musuh. Begitu juga bagi pewaris nabi adalah musuh dia. Kan sebab itu kita tengok Imam Ahmad pun ada musuh dia, Imam Syafi'i pun ada musuh dia, Imam Malik pun ada penentang dia. Semua ulama-ulama besar, tokoh-tokoh besar ini ada musuh. Bahkan Hamka ni pun sendiri ada. Di zaman dia hidup, dia pun di-ban juga, tak boleh berceramah, sehingga dia tulis satu buku teguran suci dan jujur kepada Mufti Johor yang tidak membenarkan dia berceramah di beberapa negeri di Malaysia. Hari ini buku dia kita baca. Dan ramai orang mendengar berkenaan dengan idea-idea yang digagaskan oleh Hamka. Kerana dia tokoh hebat, mungkin dia melangkaui zaman. Mungkin apa yang dia gagaskan tu orang zaman dulu tak bersedia. Hari ini orang terima dia. Lepas dia mati. Mungkin itu Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita, kamu punya gagasan ni orang belum sedia nak bawa. Kamu punya gagasan ni mungkin kamu orang belum bersedia, orang belum faham lagi apa yang kamu nak bawa. Oleh kerana tu, kamu jangan risau, kerana sekejap, tuan-tuan, suara saya okey ke? Ada yang kata suara saya slow. Okey, sekarang lagi jelas. Tadi okey, tapi sekarang tiba-tiba jelas kuat. Okey, sorry, saya tersilap pilih mikrofon. Mikrofon ada tapi saya silap pilih mikrofon. Okey. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan kamu ujian, nak memberikan kamu pahala yang lebih tinggi. Kerana ujian ini akan sentiasa menjadikan kita manusia yang menyedari hakikat diri yang kita ni lemah. Kadang-kadang bila kita tak kena ujian, bila kita tak kena musibah, dengan dunia yang penuh dengan nikmat akan melupakan kita tentang kelemahan diri. Dengan kuasa yang kita ada akan menyebabkan kita rasa kita gagah perkasa. Jadi Allah Ta'ala bagi kita ujian untuk kita sedar, kamu ni manusia yang lemah, yang hina. Jadi bila terkena aja musibah tu pada kita, dan kita sedar, oh, aku memerlukan Tuhan. Barulah masa tu kita angkat tangan, tadah tangan kepada Tuhan, minta bantuan, minta pertolongan pada Tuhan. Kita tahu kita adalah hamba yang lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, bila Allah Ta'ala bagi kita musibah dalam dakwah ni, ya, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kita musibah dalam dakwah ni, dia nak, selain daripada nak mengangkat darjat kita, nak menyedarkan kita bahawasanya kita adalah lemah, nak ingatkan kita juga bahawasanya dunia ini sementara. Dunia ini bukan lama. Dunia ini sekejap je. Dan orang beriman tak wajar untuk mengharapkan sesuatu yang berlebihan kepada dunia ni. Kerana dunia ni tempat yang sementara. Dunia ni tempat persinggahan. Walaupun kita hidup dalam dunia ni, tapi kena ingat, aku bukan duduk sini selama-lama. Tak perlu untuk lebih-lebih, tak perlu untuk melupakan sesuatu yang lebih kekal, destinasi yang lebih kekal yang ada. Dan bila Allah Ta'ala berikan kita ujian dalam dakwah ini, ya, sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi kita satu pengajaran, satu pelajaran yang sangat berharga. Mungkin dalam jalan dakwah ini kita rasa perit, kita rasa sukar, kita rasa susah, kita rasa sedih, kita rasa keseorangan. Kita rasa kita ditindas. Kita rasa macam tak ada orang nak bantu kita.
Tapi percaya tuan-tuan, apabila kemenangan itu datang nanti, kemenangan itu akan dirasa tersangat manis. Inilah sunnatullah. Allah Ta'ala menyediakan untuk orang-orang yang beriman ni hukum yang pelbagai. Orang beriman terikat dengan hukum. Tak bebas dia. 5 waktu kena solat. Itu secara wajib. Bulan Ramadan kena berpuasa. Orang perempuan kena tutup aurat. Kena bayar zakat untuk orang lelaki dan perempuan. Kan? Jadi benda-benda yang wajib ini ada beban atas batu jemala kita. Ada beban. Sukar. Tapi bila mana orang-orang yang beriman itu masuk ke dalam syurga nanti, baru dia rasa sebenarnya syurga itu berharga. Bukan senang nak dapat syurga ni. Syurga itu sangat berharga. Kerana apa? Kerana syurga itu ditempa ataupun ditempah dengan kesusahan dan kepayahan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengorbanan melawan nafsu. Baru rasa syurga itu berharga. Begitu juga bila Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cabaran, memberikan kita ujian yang berat dalam dunia ni, untuk apa? Untuk kita beringat kepada Allah bahawa dunia ni sementara, dan apabila kemenangan dakwah itu datang nanti, ia adalah satu kemenangan yang sangat-sangat ditunggu dan sangat-sangat nikmat. Ini yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya boleh je Allah Taala jadikan Nabi ni lahir dekat Madinah. Tak payah susah-susah pergi dakwah kat Mekah tu 13 tahun. Duduk aja Madinah, bina kekuatan dan orang Muhajir, orang Ansar, kemudian bawa tentera, bawa kekuatan sampai ke Mekah, buka Mekah. Tapi tak sama nikmat kemenangan itu kalau kita tak melalui ataupun kalau kita tak menempuh kesusahan. Bila mana kesusahan itu kita tempuh bersama, kesusahan itu kita lalui bersama dan kita berjaya atasi, tiba-tiba kemenangan itu Allah Ta'ala izinkan berlaku pada kita, masa itu kita akan rasa, nikmat sungguh perjuangan ni. Nikmat sungguh kemenangan ni. Sebab apa? Sebab kemenangan ini diberikan setelah daripada kita menempuh kesusahan yang banyak. Oleh kerana itu tuan-tuan, Nabi SAW ketika mana Allah Azza wa Jal takdirkan kemenangan sehingga Nabi SAW berjaya membuka kota Mekah, Nabi tunduk waktu masuk ke Mekah. Kepala Nabi di atas pelana. Kerana apa? Kerana syukur kepada Allah atas kemenangan yang tak pernah dijangka dan tak pernah disangka. Satu orang yang ditindas, satu orang yang terpaksa keluar hanya semata-mata kerana tak diberi ruang di tempat dia sendiri. Keluar, pergi ke Madinah, membina kekuatan, dan akhirnya dengan kekuatan itulah dia datang ke Madinah, dia datang ke Mekah, membuka kota Mekah dan menghancurkan berhala, 360 berhala yang ada di sekeliling Kaabah pada ketika itu. Nabi SAW berjaya hancurkan dan membersihkannya. Sama seperti mana di zaman Nabi Ibrahim yang tidak ada lagi berhala di situ, dan akhirnya agama tauhid itu berjaya untuk diwujudkan semula di tanah ataupun di bangunan yang pernah berlaku syiar tauhid padanya setelah dikotorkan oleh puak-puak Quraisy. Dan akhirnya Nabi berjaya. Bila perjuangan ni? Lama. 21 tahun Nabi berjuang. Tu Nabi 21 tahun, 13 tahun di Mekah, 8 tahun di Madinah, 8 tahun tu, tahun ke-8 baru boleh buka kota Mekah. Maka perjuangan tu terasa manis. Perjuangan tu terasa sangat-sangat berharga. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini salah satu daripada tafsiran lah. Kamu wahai Muhammad akan menempuh satu keadaan demi satu keadaan ketika kamu berinteraksi ataupun berdepan dengan puak-puak kufar. Ketika mana di Mekah kamu dalam keadaan ni, ketika mana di Madinah kamu dalam keadaan ni. Tetapi berjaya Nabi SAW dan para sahabat menunjukkan kekuatan Islam. Apabila kota Mekah berjaya dibuka, ramai orang masuk ke dalam agama Allah. Iza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang kepada kamu pertolongan daripada Allah, datang kemenangan, datang waktu pembukaan kota Mekah, kamu akan melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara beramai-ramai. Sebelum ni satu agama yang dianggap sebagai pemecah belah. Sebelum ni satu agama yang dianggap sebagai agama yang mengacau, agama yang menghina orang-orang terdahulu. Tetapi akhirnya dengan takdir Allah, dengan kesungguhan para sahabat dan Nabi, mereka berjaya. Dan pada waktu itulah rasa berharganya sebuah kemenangan. Yang mana kalau kemenangan tu datang dalam keadaan tak ada struggle, dia punya feel tu tak sama. Kan? Dia punya feel tu tak sama. Syukur tu dia syukur, tapi tak seperti mana feel dia bila kita dah menempuh segala kesusahan. Okey? Ada juga yang kata kamu akan menempuh satu tingkatan langit dan satu tingkatan langit ketika mana peristiwa Mi'raj. Ada juga yang kata macam tu. Hai Muhammad, kamu akan menempuh satu lapisan langit demi satu lapisan langit ketika mana kamu Mi'raj. Kita tahulah Mi'raj kan, Isra' ni perjalanan daripada Baitullahil Haram pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian berlaku Mi'raj. Mi'raj ini Nabi naik ke langit. Ya, Nabi naik ke langit satu tingkat demi satu tingkat. Ini satu lagi tafsiran. Ada juga yang kata latar kabunna tabaqan an tabaq ni, satu lagi tafsir kata kamu akan menempuh satu keadaan demi satu keadaan, iaitu setelah daripada kamu berada dalam situasi kematian, kamu pastinya akan menempuh satu keadaan demi satu keadaan. Bila? Iaitu bila kamu menghadapi saat kesukaran mati, bila kamu menghadapi saat kesakitan sakarat, kemudian kamu mati. Bila kamu mati, kamu akan dibangkitkan semula di padang mahsyar. Kemudian kamu akan dibawa untuk pergi ke hisab. Kemudian barulah kamu akan diberikan dengan balasan, sama ada balasan syurga ataupun balasan neraka. Bagi saya wallahu taala a'lam, ayat ni boleh mengandungi semua ni. Ini pun boleh, sana pun boleh. Kerana ayat ni Allah Subhanahu wa taala letakkan dengan ayat yang umum. Kalau kita baca, kita kena ingat dalam hidup kita ni akan melalui satu lapisan demi lapisan. Ada waktu kita kanak-kanak, kemudian kita remaja, kemudian kita dewasa, kita akan pergi ke tua, kita akan mati. Waktu kita nak mati, kita kena ingat latar kabun natabaqan an tabaq, kita akan mati, kemudian kita akan dibangkitkan semula, kemudian kita akan dihisap, kemudian kita akan diberikan dengan balasan. Semua ini bagi saya tafsir tanawwu', bukan tafsir tadad. Dia bukan satu tafsiran yang saling bercanggah, tetapi satu tafsiran yang berbagai-bagai, sedangkan berbagai-bagai tetapi ia tidak menyanggahi antara satu sama lain. Semua tafsiran-tafsiran ni boleh dimaknakan untuk ayat ni sesuai dengan keadaan kita. Keadaan kita bagaimana? Kalau kita sakit, baca ayat ni kena ingat, saya sakit, mungkin saya mati lepas ni. Lepas mati apa berlaku? Lepas tu apa berlaku? Kalau kita sedang berada di medan dakwah, boleh guna ayat ni untuk bagi tahu ada waktu dalam dakwah kita melalui kesukaran, kemenangan akan datang. Kalau tak menang pun, kemenangan tu akan datang selepas daripada kita berjuang. Kan dulu saya pernah dengar satu speech yang sangat bagus. Seorang ustaz ni dia sebut tentang satu peristiwa, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Bila dia sebutlah, dia kata dalam kuliah dia kata, kita bila baca sejarah pembukaan kota Konstantinopel, kita jangan ingat Sultan Muhammad Fatih tu seorang-seorang buka Konstantinopel tu. Kerana Sultan Muhammad Fatih tu hanya menyelesaikan. Ia telah diusahakan oleh Sultan-Sultan Osmaniyah sebelum tu lagi. Kalau sultan-sultan sebelum tu tak membuka jalan, Sultan Muhammad Al-Fatih tidak berjaya, tak mungkin dapat berjaya untuk menutupnya. Tak mungkin berjaya untuk menyelesaikannya. Jadi kalaulah kita baca sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih, jangan lupa tentang sejarah sultan-sultan sebelumnya yang telah membuka jalan untuk menguasai Konstantinopel. Sama jugalah seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada sahabat-sahabat dia yang telah gugur di medan Uhud. Ada juga yang gugur di medan Badar, ada yang gugur di medan Khandaq umpamanya. Maka kemenangan pembukaan kota Mekah itu
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan para sahabat. Tetapi bukan mereka saja. Kemenangan itu datang dengan usaha dan juga dengan darah sebahagian daripada sahabat-sahabat yang telah pun terkorban lama. Ini yang disebut oleh Ammar. Ketika mana dia menyebut tentang kemenangan itu, bila datang, ada orang yang tak sempat nak merasa. Tetapi mereka akan merasanya di dalam syurga nanti. Allah Ta'ala akan berikan mereka nikmat ataupun akan memberikan mereka balasan atas perjuangan mereka, walaupun mereka tidak merasai kemenangan itu dalam dunia. Walaupun mereka tak merasai kemenangan itu dalam dunia. Hari ini mungkin kita rasa lebih selesa daripada sebelum ni. Kan? Dakwah kita lebih mudah. Walaupun ada halangan sikit-sikit, tapi tak ada orang musuhi, tak ada orang bunuh kita, tak ada orang lukakan kita, tak macam dulu. Kan? Kita sepatutnya mengambil pengajaran daripada sejarah dakwah orang-orang sebelum ini. Ya? Baik. Famalahum la yu'minun. Maka gerangan apakah sebabnya? Maka gerangan apalah sebabnya mereka tidak beriman? Baca ayat-ayat ini dari mulanya dengan tenang sampai kepada ayat 20 ini. Bumi beredar mengelilingi matahari sehingga timbul syafaq, yang merah di ufuk barat sesudah matahari terbenam. Hari pun malam dan bulan purnama mulai bercahaya. Semuanya itu mengandung ibadat bagi manusia. Perjalanan matahari mengelilingi bumi, perjalanan bumi mengelilingi matahari dan matahari berputar pada paksinya, bergerak pada orbitnya, semua ini ada ibadat bagi manusia. Perjalanan matahari itu bila kita nampak daripada bumi lah. Sebenarnya bumi yang bergerak, bumi yang berputar. Ada ibadat bagi manusia. Kemudian disedarkan tentang hidup itu sendiri. Pergantian antara selapis hidup demi selapis lagi. Mendaki menurun, mendata dan melering dari ayunan diakhiri dengan kuburan. Kalau begitu keadaan yang kita dapati dan akan selalu begitu, apalah gerangan sebabnya manusia ada juga yang tidak mahu beriman? Dapatkah dia mengelakkan diri dari lingkungan ketentuan Allah yang dinamai takdir? Kerana semua itu ialah takdir bererti ukuran atau jangkaan. Wa iza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Tuan-tuan, ni ayat sujud. Kita sujud dulu ya. Sujud tilawah. Okey, kita sambung semula. Wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka tidak mahu untuk sujud. Artinya tidak mahu tunduk dan tak mahu mengakui kebesaran ilahi, malahan membangkang dan mengangkat muka. Setelah mereka sedar hakikat diri mereka ini akan mati, setelah mereka sedar bahawasanya mereka ini bukan makin lama makin muda, tetapi tetap juga mereka tidak mahu bersujud kepada Tuhan yang menciptakan alam yang lebih luas dan lebih besar daripada ini. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir itu pun mendustakan. Orang-orang kafir ini mendustakan. Mereka tolak keterangan yang telah dibawakan dalam Al-Quran itu. Dan mereka tempuh jalan sendiri yang di luar daripada ketentuan Tuhan. Bukan ketentuan ni, daripada arahan Tuhan. Wallahu a'lamu bima yu'un. Dan Allah amat tahu, Allah lebih tahu tentang apa yang mereka pendam dalam hati. Apa yang mereka pendam dalam jiwa mereka, apa yang mereka pendam dalam hati mereka, Allah Ta'ala maha mengetahui. Oleh sebab itu, kemana sahaja pun gerak-gerak mereka akan dituruti oleh Allah sehingga mereka tidak dapat lari. Fabashirhum bi'adzabin alim. Lantaran itu, berilah berita gembira kepada mereka tentang azab yang pedih. Berita gembira ni azab pedih ni berita gembira ke Ustaz? Tak, azab pedih sebenarnya bukan berita gembira. Tapi kenapa dia kata berita gembira? Berita gembira ni ia adalah satu ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala nak jentik pemikiran mereka, nak bagi tahu kamu nak sangat dalam dunia ni, kamu mendustakan sangat ayat-ayat Tuhan, ambillah berita gembira ni. Inilah berita gembira untuk kamu. Tidak ada berita yang lebih mengembirakan untuk kamu melainkan ni je. Maksud azab ni
Itulah berita gembira yang sesuai dan layak bagi keadaan kamu yang mendustakan ayat Tuhan. Jadi ini merupakan satu ayat ancaman kepada orang-orang yang tak mau taat kepada arahan Allah, yang tak mau tunduk, yang tak mau sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, iaitulah neraka Jahannam. Fabashirhum bi'adzabin alim illa alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah pahala yang tidak putus-putusnya. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, bagi mereka amalan pahala, bagi mereka pahala yang tidak putus. Kerana orang beriman ni apabila mereka melakukan sesuatu, mereka akan menjadi contoh. Apabila mereka melakukan sesuatu, mereka akan jadi ikutan. Dan ikutan itulah yang akan menjadikan pahala kita tidak putus-putus. Selagi mana ada orang mengamalkan kerana meniru apa yang kita buat, maka selagi itulah kita akan mendapat pahala. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Sesiapa yang menunjukkan satu jalan yang baik, maka dia akan dapat pahala apabila dia mengamalkannya, dan dia akan dapat pahala bagi orang yang mengikuti dia. Min ghaira ay yanqusa min ujurihim syai. Tapi pahala orang yang buat tu tak berkurang, bukan dia berkongsi, tapi dia mendapat pahala berbeza. Yang menunjukkan dapat pahala, yang mengamalkan pun dapat pahala. Kalau tak kerana dia beramal pun, menunjukkan jalan pun, dia telah menyebarkan ilmu yang benar. Orang beriman ni sifat dia mengajarkan ilmu yang benar, menyebarkan sesuatu yang benar, mencegah perkara yang mungkar. Itu juga akan dikira sebagai amalan yang berterusan apabila ilmu tu diamalkan daripada dia dan diamalkan oleh orang selepas dia dan diamalkan oleh orang selepas dia. Kerana apa? Sebab Nabi SAW sendiri sebut, di antara amalan yang tidak putus walaupun setelah anak Adam itu mati, ialah ilmu yang bermanfaat. Jadi saya pun sebab itulah mengharapkan agar ilmu yang saya berikan pada malam ini dan pada malam-malam sebelum ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk umat. Tuan-tuan, jangan bila dapat ilmu, jangan apabila dapat faedah daripada kuliah-kuliah tafsir seperti ini ataupun kuliah hadis yang saja seperti ini, jangan simpan, sebarkan ia. Bagi tahu pada kawan-kawan. Tapi ustaz, saya tak pandailah ustaz nak bagi tahu. Saya tak pandailah ustaz nak terangkan. Masa ustaz sebut tu saya faham, tapi bila saya nak urai saya tak faham. Tak semestinya dengan cara begitu. Boleh tulis kalau tak boleh nak sebut. Kalau tak boleh juga nak tulis, ajak kawan-kawan yang tak pernah join kuliah-kuliah masuk dalam kuliah Tafaqquh Fiddin ni. Kan? Paling tidak kita ajak sesuatu. Kita buat sesuatu, kita ajak kawan-kawan kita join. Aku dengar kuliah tafsir ni macam okey pula. Kan? Orang duk kata Rorok ni Wahabi apa semua, tapi aku rasa dia macam okey je. Kan? Baca ayat Quran, buka tafsiran ulama, tak ada pun apa ni orang kata maki-maki orang. Mudah-mudahanlah So, ajak kawan-kawan. Promote dekat kawan-kawan. Kan? Hanya perlu promote. Tak perlu orang kata apa susah-susah. Promote. Macam ada seorang kawan saya ni. Dia ada kat sini. Saya ingat dia tak ada hari ni. Dia hantar kuliah saya ni. Iklan kuliah saya ni, link kuliah kalau hari Selasa dengan Khamis, Riyadhus Salihin, dia hantar kat kawan-kawan ni. Selagi ada nombor dalam handphone dia, dia hantar semua. Mula-mula ada juga yang rasa dia annoying. Macam, kau ni ganggu je. Tapi lama-lama, tergerak hati nak dengar. Tergerak hati nak dengar dan akhirnya menjadi follower kuliah-kuliah sunnah. Alhamdulillah, tuan-tuan. Kan? Jadi, usaha. Sekadar yang kita mampu. Boleh cakap, cakap. Tak boleh cakap, tulis. Tak boleh tulis, ajak. Ajak orang mari kuliah agama. Ajak orang mari kuliah sunnah. Ajak orang mari kuliah tafsir. Kerana selagi mana mereka dapat hidayah melalui jalan kita dengan apa cara sekalipun, itu adalah satu peluang yang baik untuk kita. Alangkah baiknya kalau kita dapat menyedarkan manusia, dapat memberikan orang kata apa, penunjuk jalan pada manusia untuk kembali kepada Tuhan. Itu merupakan satu kebaikan yang banyak untuk kita, insya-Allah. Ya, wallahu a'lam. Baik. Saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini. InsyaAllah kita tengok kalau ada soalan ataupun komen. Kalau saya ada salah di mana-mana nak tegur pun boleh. Baik.
kalau belajar ilmu sains fizik, kita akan rasa lebih kagum dan pada yang sama rasa gerun dengan kekuasaan Allah bila melihat alam. Betul? Belajar fizik kan? Orang yang belajar fizik ni lagilah dia belajar tentang perjalanan alam ni. Dia belajar tentang kita kata apa, prinsip-prinsip. Macam-macam jenis prinsip ada. Dan itu semua adalah sunnatullah dalam muka dunia ini yang kita nak faham. Dan Allah Ta'ala jadikan alam ni sangat bersistematik. Kagum, dalam masa yang sama takut. Takut, kagum sebab apa? Hebatnya kuasa Allah dalam mencipta. Takut kerana Allah ni maha berkuasa. Sampai macam ni pun Allah Ta'ala boleh cipta. Sampai macam ni pun Allah Ta'ala boleh tetapkan aku ni apalah sangat. Menimbulkan rasa takut. Sebab tu jangan sekali-kali rasa ilmu sains, ilmu perubatan, ilmu ekonomi, jangan sekali-kali, ilmu geologi, jangan sekali-kali rasa ilmu ni ustaz, ilmu dunia je. Tak. Ilmu yang Allah Ta'ala berikan, selagi mana ia bukan ilmu maksiat, bukan ilmu sihir, umpamanya. Selagi mana ilmu tu bukan ilmu maksiat, selagi itulah ilmu tu bermanfaat untuk kita cari kuasa Tuhan, untuk kita faham kudrat Tuhan, untuk kita memanfaatkan ilmu tu kepada manusia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Betul ke waktu hujan Rasulullah SAW akan basahkan rambutnya dengan air hujan secara terus dari hujan? Wallahu a'lam, saya tak pasti rambut. Tetapi ada hadis yang sahih daripada Nabi SAW, apabila hujan turun, Nabi SAW akan buka pakaiannya dan akan mengenakan mana-mana bahagian jasadnya dengan air hujan. Bila para sahabat tanya Nabi SAW kata, innahu hadisu ahdin bi rabbih. Sesungguhnya ia baru saja menerima arahan Tuhannya. Maksudnya, ada hadis Nabi SAW mengenakan air hujan ke badan dia. Jadi kalau kita ni turun hujan aja, kita ambil sikit air hujan tu kenakan dekat jasad kita. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Tapi kena pastikanlah bukan hujan yang bahayalah. Kalau hujan asid janganlah. Hujan biasa kita disunatkan untuk buat benda yang sama. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah telah terdapat bukti saintifik membuktikan bulan pernah terbelah dua dan bercantum semula seperti disebut dalam hadis Nabi SAW? Pernah diviralkan dulu. Kononnya NASA telah menjumpai lekuk bekas bulan terbelah. Tetapi saintis Muslim, apabila mereka melihat lekuk itu, sebenarnya lekuk itu bukan lekuk bekas terbelah. Sebaliknya lekuk itu memang ada di atas bulan dan dia tak penuh pun. Maksudnya lekuk-lekuk ni banyak di atas bulan tu. Lekuk-lekuk ni banyak atas bulan. Kalau betul ia menunjukkan bulan pernah terbelah, lekuk tu adalah bekas bulan terbelah, mesti dia penuh. Kan? Tapi lekuk tu tak penuh. Jadi lekuk tu bukan petanda bulan pernah terbelah. Tapi adakah kita kena nafikan bulan terbelah sebab tak ada bukti? Tak perlu. Kerana bulan terbelah, dalilnya adalah dalil yang qat'i. Kita orang beriman percaya. Ada bukti ke tak ada bukti dari sudut saintifik, kita tak peduli. Kerana kita percaya ini ada dalam Quran. Allah Ta'ala sebut, وَانْشَقَّ الْقَمَرِ, bulan telah terbelah. Dalam hadis juga disebut, Nabi SAW membelah bulan. Dengan hadis yang sahih. Jadi kita sebagai orang beriman, kita percaya. Kita terima. Tapi adakah lekuk itu membuktikan, adakah lekuk itu bekas? Orang kata apa? Bekas bulan terbelah? Jawapannya taklah, sebab dia tak penuh. Sebab banyak lekuk-lekuk yang ada. Tapi bulan terbelah tak? Bulan terbelah. Ada kesan ke yang kita nampak hari ini? Belum dijumpai. Tapi orang beriman tak perlu, orang kata apa, tergesa-gesa. Kalau ada, nanti adalah. Kalau tak ada pun kita percaya. Tak ada masalah. Tapi kenapa orang lain ataupun orang kata apa, di alam lain tak cerita benda yang sama? Para ulama kata kerana dia berlaku pada waktu malam. Bila malam ni orang tak perasan, orang duduk dalam rumah. Kalau matahari lah kan, dia akan gelap kalau matahari terbenam. Kalau matahari orang berada di luar, malam orang tak nampak. Tapi kita percaya bulan pernah terbelah di zaman Nabi SAW. Okey, tengok hadis berikutnya. Banyak soalan ni tuan-tuan. Sekejap, saya tengok mana-mana yang okey. Okey, kita tengok hadis. Kita tengok soalan hadis pula. Soalan.
Okey, ni ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sahihkah hadis yang mengatakan bila mati Sa'ad bin Mu'az, Arash pun bergegar? Jazakallah khair wa anta fazakumullah khair. Jawapannya betul. Ia adalah hadis yang sahih. Memang Arash Tuhan bergegar ketika kematian Sa'ad. Kenapa? Ibn Hajar mengatakan kerana disebabkan kegembiraan. Disebabkan oleh kerana kehebatan Mu'az menyebabkan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Mu'az dan Arash yang bergegar disebabkan kehadiran rohnya. Bukannya kerana kelemahan Arash tu tak, tetapi kerana orang kata apa, sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni hebatlah, pemimpin orang Ansar. Assalamualaikum Ustaz. Adakah DNA dalam proses istihalah hukum harus? Contoh DNA khinzir. DNA boleh ubah tuan-tuan. DNA mana boleh ubah kan? DNA ni paling kecil. DNA tak boleh ubah rasanya. Istihalah ni dia bukan mengubah DNA, dia mengubah sifat molekul, dia mengubah sifat sampai tak ada dah ciri-ciri kenajisan yang ada, tapi tak sampai kepada DNA saya rasa. Ini saintis-saintis boleh bincang lah. Tapi DNA ni benda yang paling kecil sekali. Dia kecil lagi pada sel kalau tak silap saya. Saya tak tahu yang ni. Nanti boleh tanya pada golongan saintis lah. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Adakah benar dakwaan apa yang Sufyan bin Uyainah tadlis maka ia diterima secara total? Adakah Sufyan bin Uyainah seorang mudallis? Benar, Sufyan bin Uyainah memang seorang mudallis. Ni yang tanya ni penuntut ilmu hadis lah ni. Dia adalah seorang mudallis, tetapi seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Hibban di dalam muqaddimah sahihnya, dia tidak melakukan tadlis melainkan daripada guru yang dipercayai. Oleh kerana itulah ulama menerima tadlis Sufyan bin Uyainah seperti mana Ibn Hajar. Ibn Hajar menerima tadlis Sufyan bin Uyainah secara total, secara mutlak. Kerana dia tak menyembunyikan mana-mana guru, melainkan guru itu siqah. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Tentang penawar yang ada pada lalat, telah ada kajian saintifik yang mengesahkan penawarnya berada di sebelah badan perutnya. Alhamdulillah. Kalau ada masuk dalam jurnal perubatan, tolong bagi tahu saya. Ni saudara Amla ni. Minta tolong share kan kalau ada jurnal mana yang kaji benda ni. Sebab biasanya kalau kita baca kitab-kitab, dia akan bagi satu kajian tanpa ada letakkan nota kaki daripada jurnal yang diiktiraf ataupun jurnal yang muktamad. Kalau ada tolong bagi. Saya memang cari benda tu. Tak apa doktor, tak ada tauliah di beberapa negeri, tapi hikmah Allah bagi kuliah online. Siapa je boleh dengar satu dunia. Terima kasih banyak. Kan? Terima kasih banyak. Ni ada orang share lah, semakhadi.com ni. Boleh tengok Doktor, kenapa tak dibuat aduan rasmi di mahkamah atau penguatkuasa agama supaya disekat dan diambil tindakan ke atas asatizah yang mengajar khurafat dan bid'ah yang keji dan melabel orang sebagai Wahabi tanpa bukti? Tidakkah ada penguatkuasaan sedangkan sudah ada fatwa yang dirujuk? Saya tak tahu yang ni. Mungkin aduan telah dibuat, tapi tindakan tak ada. Tindakan tak ada. Kita pun tak tahu kenapa, tapi tindakan dibuat pada orang yang dituduh Wahabi je. Padahal orang tu bukan Wahabi pun. Yang dituduh Wahabi ni cepat je ambil tindakan. Tapi kalau orang yang lain yang suka menuduh orang lain sebagai Wahabi, mengajar khurafat, mengajar bid'ah, tak dikenakan apa-apa. Itulah dunia tuan-tuan. Tak apalah, dunia je. Sekejap. Latar kabun tabaqan an tabaq. Ini ayat tu. Kita akan lalui satu lapis demi satu lapis, kita akan mati lepas ni, kita akan dihisab, kita akan diberikan balasan oleh Allah. Apa tindakan kita, kita fikir yang tu lah. Ya, baik. Tahniah Ustaz atas usaha membina aplikasi hadis yang dapat membimbing orang ramai dan menjadi sumber pahala jariah buat Ustaz dan rakan-rakan. Terima kasih banyak. Bukan pahala jariah saya saja. Ni pahala jariah orang yang memberikan sumbangan. Sebab dekat semakhadi.com tu dia ada kolom untuk infak. Dan kolom infak tu memang berterusan. Ada je orang masukkan duit kerana mereka tengok saya dan kawan-kawan berusaha. Tuan-tuan, saya nak beritahu setiap hari saya akan semak hadis-hadis yang masuk dalam apps tu, saya akan betulkan terjemahan. Setiap daripada semakan itu yang saya semak, semalam pun saya semak, saya memang tak ada apa-apa kepentingan, saya hanya memang nak pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas benda ni.
Tapi kawan-kawan yang memasukkan data, yang publish data, yang menterjemahkan tu, memang kita bayar mereka. Kerana kita nakkan ketelitian. Kita nakkan mereka bersungguh, bekerja. Kita bayar satu hadis, kita bayar RM6. RM6 untuk orang yang copy daripada Word, kita dah terjemah dah. Terjemah tu kita bagi RM20. Kemudian daripada terjemahan tu, dia akan copy masuk dalam Google Form. Daripada Google Form, dia akan masuk, dia akan publish. Pergi ke apps, pergi ke web. So, terjemahan RM20 kita bayar, satu muka, satu hadis satu muka. Tapi masuk data, satu hadis RM6. Publish data, satu hadis RM6. Saya lebih ada staff lebih kurang dalam 20 orang. Yang ni semua bergerak di atas sumbangan orang ramai. Di atas tabung tu lah. Tabung yang saya buka di UPSI tu. So kalau tuan-tuan berminat untuk menyumbang, so boleh buka semakhadis.com, boleh pergi kepada bahagian infak, boleh infak di sana. Ini bukan satu paksaan, tak. Satu kempen je lah. Kalau siapa yang nak bersama dalam pembinaan laman web ni dan juga aplikasi ni. Dan insya-Allah 12 hingga 15 hari bulan Disember, semakhadis.com saya akan pamerkan di ITEX, International Technology Exhibition, kali ke-32 di KLCC, Kuala Lumpur Convention Center. Saya akan pamerkan, mudah-mudahan tuan doalah, mudah-mudahan dapat orang kata apa, penghargaan gold medal. Moga-moga dapat gold medal lah untuk inovasi. Sebab saya masuk inovasi bahagian education dan juga teknologi. Apa ni orang kata apa? Communication and Information Technology. So ni ada yang dah download apa, alhamdulillah, Apple. Ya. Ada yang Android pun ada, ya. Huawei pun ada. Okey. Ustaz, hari tu Ustaz dah bagi, kita tengok soalan lain, ya. Ustaz, hari tu Ustaz dah bagi tips pasal riak dan cara jauhkannya dengan sorokkan ibadah. Alhamdulillah dah berjaya, dia kata. Tapi sekarang ni muncul pula sifat ujub dalam hati. Saya dah try lawan dengan cakap keburukan sendiri. Ada cara tak nak hilangkan ujub ni? Itulah caranya. Ingat dosa yang kita buat. Ingat dosa yang kita buat. Bila datang ujub-ujub, aku ni hebat, aku ni bagus, aku ni baik. Tengok balik dosa yang kita buat. Di sana akan rasa diri kita ni lemah. Dan banyak akan baca sejarah-sejarah para sahabat, tengok dia orang beribadat macam mana. Baca hadis-hadis Nabi SAW, tengok Nabi ibadat macam mana. So kita akan rasa ibadat kita ni sangat-sangat lemah, sangat-sangat kurang. InsyaAllah. Tapi doktor, benarkah kalau dikatakan Nabi SAW memang tahu orang Islam akhirnya walau macam mana pun akan berjaya mengalahkan musyrikin Quraisy? Betul, Nabi akan tahu. Bukan Nabi akan tahu, Nabi dah tahu. Sebab itu masa Nabi pergi ke Madinah, dikejar oleh Suraqah bin Malik, kan Nabi SAW janjikan dia dengan perhiasan Maharaja Parsi. Nabi pernah sebut kepada Khabbab, agama Islam ni akan menang, Allah Ta'ala akan sempurnakan. Nabi tahu. Tapi ujian, cabaran, kesusahan, penindasan yang berlaku tu menjadi satu kenangan manis setelah kemenangan itu datang. Wallahu a'lam. Ustaz, semakhadis.com tu khas untuk tahu hadis tu palsu sangat lemah dan lemah aje ke? Kenapa tak masuk hadis sahih juga supaya dapat amal? Yang sahih kita tengah buat. Yang sahih tengah buat. Saya dalam proses menterjemahkan Sahih Muslim, Dr. Kamilin dalam proses menterjemahkan Sahih Bukhari. InsyaAllah kita akan buat step by step. Kita mulakan dulu dengan dhaif dan palsu ni sebab kita nak mengekang yang dhaif dan palsu. Kemudian setelah berjaya, sekarang ni ada 9,400 hadis dhaif dan palsu dalam apps tu. Kita jangka akan berbaki tinggal 3,000 lagi. So dalam 12,000 insya-Allah kita akan selesaikan. Ya, cuma memerlukan dana lah. Jadi sebab itu saya kempen juga ni, supaya tuan-tuan bantu projek ni. Mudah-mudahan projek ni akan dapat menyelesaikan lagi 3,000 hadis yang berbaki tu. Kemudian projek yang sahih sedang berlaku. Projek yang sahih sedang berlaku. Sahih Muslim kita tengah buat, Sahih Bukhari pun kita tengah buat. Dan yang sahih ni pun kita nak buat dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Dan kita rancang nak adakan suara supaya hadis yang orang kata apa, hadis yang sahih tu boleh didengari dengan voice. Kalau macam di tengah mandu ke apa, dia boleh dengar. Itu kita tengah rancang lah.
InsyaAllah tahun depan kalau tak ada halangan kita akan mula untuk bangunkan laman web itu. Bila terjemahan dah mantap. Sebab bila terjemah dah siap semua dah. Sahih Muslim dah siap semua terjemah. Sahih Bukhari dah siap semua terjemah. Sekarang dalam proses semakan. Nak tengok go through satu-satu. Sebab kadang-kadang ada terjemahan yang sangat literal, memerlukan kepada terjemahan konteks. So saya tengah, saya dan tim lah, termasuk Dr. Kamilin sekali, tengah semak satu-satu, go through. Terjemahan dah siap. InsyaAllah. Tuan-tuan doalah agar kami diberikan keberkatan masa. Ustaz, benarkah tidak pernah timbul tentang sama ada Quran itu makhluk atau kalam Allah semasa zaman Nabi dan para sahabat? Betul. Ya. Zaman Nabi dan para sahabat tidak pernah berbincang pun berkenaan dengan Quran ini makhluk atau tidak. Kerana Quran memang kalam Allah yang qadim. Ya, baik. Doktor, adakah terdapat kitab terjemahan Melayu menceritakan peribadi para perawi hadis-hadis yang digunakan ulama ilmu hadis? Terjemahan dalam bahasa Melayu saya tak pasti ada ke tidak secara orang kata apa? Secara komprehensif. Saya tak pasti ada ke tidak. Semoga Allah berikan kejayaan goal in innovation Dr. dan tim, insya-Allah. Terima kasih banyak. Amin amin ya rab. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kami kejayaan, memberikan kami semangat lagi untuk melakukan inovasi dalam ilmu hadis, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah keseluruhan hadis 40 Imam Nawawi adalah hadis sahih? Tidak. Ada yang dhaif tapi dhaif ringan. Kebanyakannya sahih dan hasan, manakala sebahagian kecil adalah dhaif tapi dhaif ringan. Dhaif ringan. Boleh pakai, no problem. So hadis 40 jangan risau. Okey. Sebab hadis dhaif ringan ni dia boleh pakai dalam bab fadail, dalam bab targhib wa tarhib. Okey. Doktor, semakhdis.com ni ambil dari buku Sahih Muslim dan Sahih Bukhari dari bahasa Arab dan terjemah oleh doktor dan oleh Dr. Kamilin, betul? Bukannya dari buku terjemah Melayu. Ya. Saya ambil projek terjemahan Sahih Muslim, Dr. Kamilin ambil terjemahan Sahih Bukhari, terjemahan Sahih Bukhari. Kami ambil daripada bahasa Arab, kami terjemahan bahasa Melayu. So kami go through satu-satu. Insya-Allah fasa yang kedua nanti kita akan mulakan yang sahih pula. Yang ni sekarang ni palsu dan dhaif. Sebab apa saya mulakan dengan palsu dan dhaif? Kerana penyebaran hadis palsu dalam media sosial, hadis terlalu dhaif dalam media sosial ni berlaku tanpa disiplin. Kita pun takut tengok macam-macam hadis sekarang ni. Jadi ia memberikan panduan kepada orang awam. Sedangkan orang awam kalau nak tahu yang sahih dia boleh dengar kuliah lah. Tapi kalau dia ada pelik-pelik sikit, betul ke hadis ni? Betul ke tak betul? So dia boleh semak dalam semakhdis.com ni. Kalau ada hadis tu dalam database, so kita akan dia akan dapat untuk detect lah. Sebagai contoh saya bagi contoh sajalah ni, nak promote sikit ni kan. Bukan senang tuan-tuan nak buat benda ni 4 tahun ni kami punya usaha Jap saya sharekan skrin. Semak hadis yang laman web punya. Tuan-tuan boleh download benda ni percuma. Ini kita anggap ni lah wakaf untuk umat, insya-Allah. Sebab ia datang daripada sumbangan orang ramai, jadi kita kembalikan manfaatnya pada orang ramai. So ni, semak hadis dengan mudah. So kat sini tuan-tuan type aja apa-apa perkataan. Contohnya macam tuan-tuan type perkataan Ukashah. So tekan aja cari hadis. Kalau ada dekat database dia akan jumpa. Ni tak ada lah. Ukashah tak ada. Okey, kalau kita cari perkataan lain, contohnya macam Ukashah ni. Ukashah ni cari tadi dengan Q, sekarang dengan K. Tengok ada tak? Tu ada satu. Baik. So kita tekan lah. Dia akan keluar. Ya. Dalam apa? Ada komentar ulama, ada status dan rujukan. Ini penting ni, rujukan ni. Sebab nanti orang kata kami yang buat. So kami letakkan rujukan. Kitab Jadul Hadis fi Bayan ma laysa bil hadis. Okey? Okey. Kemudian kalau Ukashah yang ni
Ni pun ada. Ukasha yang ingin pukul Nabi. Ingat tak? Hadis yang Ukasha nak pukul Nabi, tapi akhirnya dia peluk Nabi. Ni. So ni tag bahasa Arab dia. Kemudian ada tag bahasa Melayu. Status dia palsu. Siapa yang kata palsu? Abdul Hayy Al-Laknawi Al-Hindi. Dalam kitab apa disebut? Ya, disebut dalam kitab Al-Athar Al-Marfu'ah. So ini di antara usaha kami lah. Usaha kami yang kami buat. So kalau apa? Ada kesilapan, boleh lapor kesilapan kat sini. Contohnya ejaan silap ke apa ke kan. Sebab kerja manusia kan, memang akan tersilap lah. Ini eksplorasi lah. Kalau nak tengok hadis berdasarkan kepada bab, boleh pergi kepada eksplorasi. So boleh tengok ada bab adab. Ya, kalau tengok ikut bab pun ada, ikut status hadis pun ada. Okay. So ni di antara usaha kami lah. Kalau nak tuan-tuan nak buat sumbangan infak, pergi dekat infak ni. So nanti dia akan terus pergi ke infak. Kalau nak guna PayPal pun boleh, tak nak guna PayPal contohnya. Terus masuk ke UPSI. E-payment UPSI. Okay, so pergi pada individu. Kena masuk nombor IC. Ni kena rajin sikit lah. Sebab apa kena masuk nombor IC? Sebab dia akan keluarkan resit. Yang mana resit tu tuan-tuan boleh guna untuk pelepasan cukai lah. Sebab dia masuk ke akaun universiti kan. So itulah lebih kurang sedikit usaha saya dan para sahabat atas bantuan tuan-tuan dan puan-puan, sumbangan tuan-tuan dan puan-puan dalam projek ini insya-Allah. Terima kasih banyak. Saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Tafakur Fiddin, kepada Datin Aliyah, kepada Hajah Ili dan tim yang berusaha setiap bulan mengadakan majlis ini. Saya ucapkan terima kasih. Moga-moga Allah Ta'ala mengganjari dengan syurga. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini. Saya minta maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.